Sebab orang tu masa masuk hospital, anak langsung tak boleh pergi tengok. Nak hantar makanan ke baju ke pun tak boleh. Mana tahu sampai dia meninggal pun tak boleh. Tak boleh buat apa. Orang tu pun tak boleh nampak anak pun, cucu ke kan. Dia orang pun tak boleh nampak itu orang tua. So itu masa banyak kesian dia orang. Sebagai seorang pengusaha rumah pengebumian, Eng Lee Ching tidak pernah berasa gembira apabila perniagaannya tiba-tiba menjadi rancak. Ia biasanya bermakna sesuatu malapetaka telah berlaku. Inilah yang terjadi kepadanya kebelakangan ini. Dia tiba-tiba menerima banyak permintaan berikutan peningkatan kes kematian COVID-19. 最多就是12月和1月的时候，尤其是这个月最多。比较密一点了，就是算上来我们拿比例来讲，那时候去年3月、4月、5月、6月就根本是没什么有了嘛，可能有族我不懂啦，因为我们做的是华人嘛，那时候 OK 的，防腐基本上我们要囤那个防腐的，那防腐衣也不用囤太多，因为我们也不希望说太多人去世。因为如果我们华人做到的话，就证明很多华人去世，因为我们就是有族又有族的去做，我们不可以处理。 Menurut Eng, daripada beberapa lawatannya ke hospital baru-baru ini untuk mengendalikan mayat-mayat kes kematian COVID-19, dia melihat dengan mata sendiri peningkatan pesakit-pesakit warga tua yang dihantar ke hospital tanpa ditemani ahli keluarga mereka. Masa saya nak uruskan untuk COVID-19 case, masa saya tunggu KKM datang untuk uruskan, masa itu lebih kurang setengah jam, saya dah nampak banyak itu ambulans hantar itu patient COVID-19 masuk ke hospital. So lebih kurang ada 5 ambulans. Lebih kurang 5 minit satu. Nanti 5 minit lagi datang satu kali. Semua patient, semua pun orang tua. So tak ada keluarga, tak ada anak ikutlah sebab COVID-19 case . So saya nampak macam ni, kesian dia orang lah. Beberapa pesakit warga tua yang dimasukkan ke hospital bersendirian itu tidak berjaya pulih pada akhirnya. Tidak seperti upacara pengebumian Cina yang biasa di mana majlis memperingati akan diadakan di antara 3 ke 5 hari untuk rakan-rakan dan ahli keluarga berkabung, pengebumian semua mangsa COVID-19 terpaksa dijalankan dengan segera dan sederhana. So masa kita pun kesian dia orang, kita pun tak boleh buat apa. Sebab kita masa nak buat itu COVID-19 case, baju pun tak boleh pakai, pun tak boleh mandi, apa pun tak boleh buat. So hanya terus masuk peti, itu kasket. So sudah siap semua, terus hantar ke TPKL sana, bakar ke atau tempat tanam ke. So kita hanya boleh buat macam tu saja, apa pun tak boleh buat. Macam kita Cina kan, mungkin nak semayang lagi kan, pun tak boleh. Pakai baju nak cantik sikit pun tak boleh. Make up pun tak boleh. Menurut Eng, apabila seorang pesakit disahkan meninggal dunia, hanya 1 atau 2 orang ahli keluarganya dibenarkan hadir di bilik mayat untuk mengesahkan identitinya. Itu juga adalah satu-satunya peluang untuk mereka melihat orang kesayangan mereka buat kali terakhir, walaupun hanya dilakukan dari jarak yang jauh. Sejurus selepas itu, mayat itu akan ditutup dan dihantar ke pusat pembakaran mayat atau tanah perkuburan. Ketika berada di lokasi tersebut, 2 ahli keluarga yang dihadkan hanya boleh melihat proses pembakaran atau pengebumian dari jarak jauh. Upacara sembahyang hanya dibenarkan selepas mayat itu dibakar atau dikebumikan. Pegawai KKM akan berada di sepanjang proses tersebut untuk memastikan semua SOP diikuti. Menurut Eng, keseluruhan proses itu agak menyayatkan hati. Eng juga masih ingat kes seorang mangsa COVID-19 yang renggang dengan keluarganya sendiri di mana dia hampir dikebumikan tanpa sebarang barangan duniawi kerana tiada sesiapa yang menyediakan untuknya. Sesuatu yang amat menyedihkan mengikut tradisi Cina. 本来我是想去买一件衣服给他的，因为我穿着防护衣，我不能离开。
然后我们就要直接去火化场了。你叫你的其中一个亲戚，那个姐妹都好，去拿一件衣服也好，买一件衣服也好，你尽快拿去火化场。我就在火化场的时候跟他 packing，就是拿保鲜纸包好了就放在棺木上面，因为已经不能入关了嘛，已经封掉了嘛。我说我不想看到连一件衣服都没有啊，已经就是 COVID-19 那个情况已经很凄凉了，我不希望连一件衣服也没有。 Untuk Eng, harapannya cuma ada satu. Betul mau ikut SOP lah. Betul. Kita pun tak tahu siapa kena. Dekat tepi kawan ke mana ke. Kita jangan jalan ke sana ke sini betulnya. Sebab macam kita mau jaga kita orang tua, jangan bagi dia keluar. Betul. Sebab dia dan mungkin sudah tua, tak sihat kan. So lagi kita kalau tak ada ikut SOP, nanti ini kena sana kena. Kita pun susah. Tengok itu doktor ke nurse, tengok dia orang pun kesian dia orang. Dia orang pun ada keluarga. Semua pun risau dia orang.